Oh, dalam kitab Facebook semua duk hentam. Tentera dengan polis marah dekat Asri Janggut. Dia kata pasal polis dengan tentera ni jenis tak semayang. Tapi hampa tak marah bila orang cerca Nabi, orang hina agama. Hampa ni pelik polis dengan tentera ni. Tapi saya nak hadanglah kebenaran apa yang disebut. Kalau kita tinggalkan semayang bainal abdi wal kufri tarkus salah, hadis Muslim, kufur. Mana dalil orang tak semayang masuk neraka? Al-Muddathir surah ke-74 ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Tu dalilnya. Kalau mati tak bertaubat memang confirm lah neraka. Bila orang komen Nabi pelarian, Nabi begian-begian, semua senyap. Nabi juga pernah tidak menunaikan janji. Siapa pun tak marah. Kita boleh jawab tak orang yang kata Tuhan kena tarik balik. Memang dia tarik balik. Hang kena tengok Al-Baqarah 196. Nah, Nabi tak dibenarkan masuk ke dalam Mekah. Dah niat ihram dah, pakai ihram siap dah daripada Madinah. Dia ada hikmah Tuhan nak ajar. Bila kita terkepung atau terhalang, macam mana nak tahlul. Bila orang hina Islam, hampa tak terasa pun. Kapiak duk kata macam-macam, hampa tak komen pun. Ada kapiak berdengar tu. Dia kata ni, tentera-tentera menteka darah, makan tidur dapat bencin. Ada tak dia kata, dia Khalil? Hampa tak marah pun no? Kalau kapiak betul kat kita, pakat penakut. Nah, aku pelik sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambah sekali kita niat i'tikaf. Nah. Semua orang tahu kan kelebihan i'tikaf ni. Dah lah mai web tak niat i'tikaf rugi. Ni mai web. Lepas subuh mah mai tadi. Peminat saya dulu kini selamanya. Baik. Sedikit pengisian sebelum khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas surah ke-28 pada ayat 56. Kita bahas ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasih. Akan tetapi kata Allah, aku boleh beri hidayah atau petunjuk kepada sesiapa yang aku kendaki, dan aku tahu siapa yang boleh menerima hidayahku. Berdasarkan ayat ni, dia kait dengan kisah kematian Abu Talib. Hidayah ni milik Tuhan, bukan milik ustaz, bukan milik pak, bukan milik mak. Nabi Nuh tak boleh nak mengimankan, nak jadikan bini dia dengan anak dia beriman. Jam. Nabi Lut tak boleh. Nah. Dalam ayat yang lain dalam surah Yunus ayat 99. Sejuk pada hari ni.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hak sana tak buka tak apa, hak khutbah tu off. Bagi saya panas, bau khutbah panas. Kan? Saya kalau sejuk tak boleh cakap. Dia bila panas bau ni enggak noh. Hak yang satgi hak khutbah boleh tutup. Noh? Bagi panas sikit tak apa. Hak ni tak usah tutup lah, tak apa, sejuk tak apa ni. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukri'un nas hatta yakunu mu'minin. Yunus ayat 99. Boleh eh? Terima kasih. Dan kalau kami kendaki, kata Allah, kalau Allah mau lah, kami boleh jadikan seluruh umat manusia di muka bumi beriman kepada kami, kata Allah. Kalau Allah mau ni, manusia seluruhnya di atas muka bumi Allah Ta'ala ni boleh beriman semua. Apakah kamu nak memaksa mereka sehingga mereka beriman? Jadi nak hebat tak boleh paksa. Soal hidayah bukan kerja kita. Saya hanya pendakwah. Kita cakap ni, hari ni depan saya saat lagi dengar orang tebak, bukan semua nak setuju. Kan? Yang sah setuju Tok Imam. So, nampak mencarak le benar ni mai. Pakai serban nyempoi no. Tok Imam no. Nah. Jadi soal penerimaan masyarakat ketika kita berdakwah ni kita serah kat Tuhan. Yang pentingnya kita bercakap bagi jelas lah. Haram kata haram, dosa kata dosa. Jadi dalil pertama Al-Qasas 56, dalil kedua Yunus 99. Saya nak baca hadis pula. Kalau tidak tak lengkap. Hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah. Siapa dia beruntung tuan-tuan? Yakni sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Allah. Cat Stevens dulu Kristian, hari ni orang Islam, jadi pendakwah pula tu. Farid Ravi, Ustaz Farid Ravi, kan? Kalau tak salah saya hafal Quran tu. Kita Melayu tak hafal Quran. Oh, Masya Allah. Hak di Sabah tu, sahabat saya apa nama Ustaz lupa. Dia pun sama, asal Kristian, keluarga Kristian. Dia telah berjaya dengan izin Allah mengislamkan mak pak dia, adik-adik dia semua, masya-Allah. Ustaz apa saya tak ingat. Putih-putih pakai cermin mata. Apa Quran lah tu? Ini yang Nabi sebut, sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Kemudian bila Allah bagi rezeki kepada dia, dia merasa cukup dengan rezeki yang dikurniakan Allah kepadanya. Ini orang bagus. Dah lah dapat hidayah. Lepas tu Allah bagi rezeki pula, dia rasa cukup. Walau annahum radu ma atahumullah. Nak kuatkan hujah hadis tu, saya kemukakan dalam Quran At-Taubah ayat 59. Siapa-siapa yang redha dengan kurniaan Allah ni, manusia cukup jaya. Baik, itu mukadimah dia. Ada lebih kurang 25 minit ni. Dah, boleh sikit ni. Apa yang saya nak sebut pagi ni, minta maaf, tengah hari ni, saya nak bahas tentang hidayah Allah. Apakah usaha kita untuk mendapat hidayah Allah? Allah bukan nak bagi macam tu, kan? Dia tak bagi macam tu lah. Nah, kerajaan pun dia nak bagi subsidi, dia tengok ke orang dia baru dia bagi. Dia tak? Dia tak imam tu. Kerajaan lah ni dak lah. Dulu-dulu semua. Kan? Orang dia okey, orang bukan orang dia tak bagi. Hak ni dia bagi ke semua. Tu pun kalau tak mau kekalkan lagi tak tahu habis rank. Nah. Tak lama lah tuan-tuan, PRU 15 Parlimen akan dibubarkan.
Pak Iman yang terkejut lah. Lepas ni saya tak main dah. Pasal nak duduk di parlimen. Pak Iman yang kan tu gelak kat saya. Hari tu bukan saya kalah. Belum menang ya. Kan? Masuk parlimen Lim Guan Eng lari lintang pukang. Aku lanyak kau-kaunya. Kan? Nang boti nang kui boti kui. Kan? India aku maki dalam bahasa India. Bengali aku buh Bengali. Saya boleh banyak bahasa tuan-tuan. Pak Iman boti lah. Bahasa Bengali. Ya, kena belajar lah. Baik. Jadi ada banyak usaha yang boleh kita lakukan untuk mendapat hidayah. Yang pertama sekali saya nak sebut, mungkin tak ada nak habis sebab saya model banyak. Yang pertama sekali ialah meyakini kalam Allah. Yakin apa yang Allah firman dalam Quran. Sama ada janji baik maupun ancaman buruk. Kena yakin. Faham Pak Imam? Nah, macam Allah sebut dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian manusia akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala sebahagian lagi akan dihumban ke dalam neraka. Kena percaya, kena yakin lah. Bukan ke semua umat manusia, kita ni pun belum tentu lagi. Walau bagaimanapun Allah ajar jalan menuju ke syurga, jalan yang akan menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka, semua dibentangkan oleh Allah dalam Quran. Wa hadainahu najdain dalam surah Al-Balad ayat 10. Nah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura dalam surah Al-Insan pagi tadi tu Imam baca tak surah ni? Tak baca sejadah ya, yang tu tak pair apa. Panggil lah ustaz dia main jadi imam. Jadi cerita gitu, nah. Makna kita kena yakin. Mari kita tengok. Kita ambil Nabi Muhammad tu. Duduk tengah sedap-sedap duduk di bumi Mekah. Tiba-tiba Allah perintahkan kepada beliau supaya berhijrah ke Madinah. Bukan lari pergi Madinah, berhijrah. He was not a refugee, he was a migrant, cakap Inggeris sikit. Kan? Dia bukan pelarian. Nah, ada tak senyum tu geng mereka lah tu. Mai saya nak tegakkan dengan hujah Quran. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Tapi Nabi yakin. Tu kata dia bermula dengan keyakinan. Mungkinlah saya berlapik juga dia tersilap pilih perkataan. Pasal di penghujung dia ada sebut kat berhijrah. Buat tuan-tuan ingat balik. Dia kata kita perlu ingat Islam tertegak melalui para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk di negara besar Nabi SAW, berhijrah. Hujung dia berhijrah. Silap dia satu ya, dia kali. Bila orang suruh tarik balik kataan pelarian, dia tak mau tarik balik, kata settle lah. Nah, mari saya baca ayat dia. Dan apa matlamat Nabi berhijrah ke Madinah? Disebut dalam ayat ini, At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Ekor ni buka pada pagi tadi apa? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Tu ayat sepenuh dia.
Nak abang sikit lah. Matlamat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam ayat ni ialah wa kalimatullahi hiyal ulya, untuk meletakkan agama Islam sebagai agama yang paling tinggi sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Faham abang? Tak faham? Oh, pernah dengar tak ustaz ni? Kalau tak pernah dengar, lama umur pendek hal. Aku dah lama orang tu 66 tahun dah ni. Takkan tak pernah dengar. Tu cerita dia. Nah, untuk meletakkan Islam di tempat yang paling tinggi. Bukan dia orang pelarian. Dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Itulah sehari dua ni dalam Facebook, kitab Facebook. Saya pun adalah ni kitab Facebook, kitab WhatsApp. Kitab Quran ada apa, kitab hadis ada. Bila cuma kitab Quran hadis, kitab Facebook mah. Dalam kitab Facebook semua duk hentam. Tentera dengan polis marah dekat Asri Janggut. Dia kata pasal polis dengan tentera ni jenis tak semayang. Tapi hampa tak marah bila orang cerca Nabi, orang hina agama. Hampa ni pelik polis dengan tentera ni. Tapi saya nak habang lah kebenaran apa yang disebut. Kalau kita tinggalkan semayang bainal abi wal kufri tarkus salah, hadis Muslim, kufur. Mana dalil orang tak semayang masuk neraka? Al-Muddathir surah ke-74 ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Itu dalilnya. Kalau mati tak bertaubat, memang confirm lah neraka. Boleh tak dia? Boleh. Ni baru gear 3 ni. Gear 5 di atas tu tak lagi. Kan? Dia kena gear 5. Ustaz ni dia tak cerai. Saya di masjid ni 25 tahun dah tuan-tuan. Masjid ni Mantan Janggut. Paling lama lah kuliah saya dua-dua masjid ni. Dulu ada kuliah subuh di sini pada sana pada saya tutup pasal apa, pagi-pagi main duk bawa orang tak dia jadi. Berapa kali nak hentam divider. Aku mati depa buat tahlil 1001 malam kat aku. Hak tak kenal kat aku lah. Mati dah padan muka. Lebih baik saya jangan ambil risiko. Saya bagi tahu tak apa-apa ganti orang lain. Kuliah subuh lah semua mengikut dekat lah. Takap tenaga Sungai Tani boleh tak. Dia mudah terlena. Itulah saya kata bila sebut soal polis dan tentera tak semayang, semua orang marah. Bila orang komen Nabi pelarian, Nabi begian-begian, semua sengat. Nabi juga pernah tidak menunaikan janji. Siapa pun tak marah. Kita boleh jawab kat orang yang kata Tuhan kena tarik balik. Memang dia tarik balik. Hang kena tengok Al-Baqarah 196. Nabi tak dibenarkan masuk ke dalam Mekah. Dah niat ihram dah, pakai ihram siap dah daripada Madinah. Dia ada hikmah Tuhan nak ajar. Bila kita terkepung atau terhalang, macam mana nak tahlul? Agak-agak tu Imam, macam mana nak tahlul? Jawab sekarang juga. Saya tengok misai koi putih nampak. Umur lebih kurang ni. Kami penyakit dua sama. Mudah lena. Siapa pun tak marah. Saya tegur dalam kuliah, dalam khutbah. Saya sebut. Peduli apa? Ni kekasih Allah ni. Hampa jangan duk cakap lebih kurang. Nabi pun pernah terpaksa tidak menunaikan janji. Aduh. Ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana muttafaqun alaih. Salah satu sifat munafik bila janji, dia mungkir janji. Takkan Nabi pun mungkir janji. Dia ada sebab. Tuhan nak ajar umat Islam bagaimana nak tahlul ketika dia terhalang. Baca ayat 196 Al-Baqarah, di situ ada jawapan. Dia kena sembelih kambing di tempat yang kita terhalang, baru boleh gunting, baru tahlul. Tapi tak dapatlah apa-apa benda. Faham tak?
Bukan saja-saja Nabi tak tunai janji, hampa tak marah, polis tak marah, tentera tak marah. Ni ada polis. Jangan marah. Nak marah pergi sembahyang mata janggut. Itu cerita dia. Bila orang hina Islam, hampa tak terasa pun. Kapiak duk kata macam-macam, hampa tak komen pun. Ada kapiak berdengar tu. Dia kata ni, tentera-tentera menteka darah, makan tidur dapat pencin. Ada tak dia kata, ya Khalil? Hampa tak marah pun tu. Kalau kapiak kata kat kita, pakat penakut. Nah, aku pelik sungguh. Pelik tak dia? Baru gear 3 ni, gear 3. 5 atas anak. Kan? Nampak macam tak apa senyum lah semua. Apa dia ustaz ni? Lah ada tak kenal lagi. Saya nombor telefon saya pun Bukit Aman ada. Duk sembang kemas apa? Hari tu pegawai Bukit Aman ASP kot telefon. Dia tak dapat, dia SMS. Saya sekian-sekian nama daripada Bukit Aman nak jumpa ustaz. Saya pun return call. Macam mana saya nak tahu encik ni poli Bukit Aman? Tak, memang dia kata ustaz. Apa ada nombor telefon aku? Ada. Pasal apa nak tangkap cepat sikit kata. Sebab tu saya pun tak tukar nombor saya. Kat 18 tahun dah, nombor tu Kata kesian kat mereka kan, tukar nombor nak cari pula susah. Lepas tu saya kata ni betul kan nak jumpa? Nak jumpa. Bila? Sekian-sekian tarikh. Saya kata okey, kita jumpa di IPD Sungai Petani. Jumpa, relax Saya bukan penyenayah. Kan? Saya hanya seorang orator, penceramah, pendakwah. Tu je. Saya diminta bagi keterangan dalam dikaitkan dengan satu isu ceramah politik. Saya bagi keterangan. Keluar-keluar kat sejam tak? Keluar-keluar tu polis masa tu semua pakai mask dalam masa Covid ni. Loh, kita pakai mask benda kenal. Loh, Ustaz Syarif, main mana? Lah, hang tak tahu kan hampa nak tangkap aku? Tak siapa nak tangkap Ustaz? Aku baru keluar. Beli tu bagi keterangan. Oh ya kau, kami tak tahu pun. Dia tak tahu, jangan tangkap nah. Oi, marah. Dia bukan dia borong semua. Asri janggut tu kan, tentulah. Kalau abad Islam hampa tak mau bela, tu yang aku nak naik angin. Kan? Baik, jadi makna keyakinan. Orang yang yakin insya-Allah akan mendapat hidayah daripada Allah. Yakin dengan janji-janji baik Allah, yakin dengan ancaman buruk daripada Allah. Ni hak kita duk kena ni. Habis Covid-19, ingat reda dah, syukurlah Pak Haji. Mai pula siva nganga. Siva nganga pula mai. Itu seorang kawan saya ni ustaz. Dia kata pelik ni macam-macam penyakit lah. Ustaz pelik apa ustaz? Quran sebut lah. Saya cakap semua Quran Pak Haji, jangan main-main dengan saya. Dia kata ada. Hang buka Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Allah nanti mai hantar macam-macam benda, musibah demi musibah. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Tu ayatnya Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Pasal apa Pak Ji? Tuhan kata kalau hampa tak ikut Quran, tak kira lah Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke, siapa sekali Muafakat Nasional ke, dia kali lah. Tapi kalau tak ikut Quran ni Tuhan sebut, aku main bawa ke hampa mai satu musibah baghtatan, sekonyong-konyong, dengan mengejut, dengan tiba-tiba. Oh dia ni Covid-19, coronavirus nak tahu apa? Toyota Corona tahu kan? Habis coronavirus main siwa nganga pula. Lepas ni siwa Subramaniam lah. Sat lagi atas tu tak boleh buat lawak lah. Atas tu kena serius macam Jason King kan? Tu cerita dia tuan-tuan. Nak abang tu lah, kena duk sonok sangat.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 112. Tuhan sebutlah benda ini pernah berlaku zaman Nabi SAW. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, bumi Mekah dilanda kemarau panjang selama 7 tahun. Ini ayat dah. Apa yang berlaku? Kehidupan Arab Quraisy di bumi Mekah segala-galanya berubah. Kalau dulu zaman Nabi hidup bersama-sama dengan mereka, mereka hidup dalam keadaan aman, tenteram, rezeki datang melimpah, roh dari segenap penjuru, kata Allah. Tapi bila Nabi diusir keluar, terpaksa berhijrah di atas perintah Allah, bumi Mekah ketika itu, penduduk bumi Mekah hidup dalam keadaan kelaparan dan ketakutan. Kita sekarang ni takut. Nah, kami sekolah terpaksa tutup Ustaz Tafiz Mutmainnah. Sebab apa? Sebab anak staf kami dia ada kontak dengan kawan kerja dia tu, klik dia tu, yang mana kawan kerja dia tu keluarga dia kena positif katanya. Kita dengar tutup tu, pasal apa? Takut mati. Ini Tuhan sebut ni. Dan Tuhan duk sebut ni, jangan duk keras kepala sangat. Perikatan Nasional ke apa nama dia tu? Kalau perintah lama 22 bulan, Pakatan Harapan. Bila ada kuasa, kewajipan, tuan saya duk sembang kemas lah, saya boleh kemukakan dalil banyak. Bukan cakap kosong tadi. Kewajipan melaksanakan syariat Islam. Kalau Perikatan Nasional pun sembang kemas ya, tak mustahil, apa bala lagi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Buka muka surat 914 tafsir pimpinan Ar-Rahman An-Nur surah ke-24 ayat 63. Allah bawa bala, kata Tuhan, bila hampa menyalahi perintah aku. Lah semua bukan duk congok nak tanding tak mana. Punya duk berebut nak jadi pemimpin. Tadi saya bertanding dulu P015. Kali pertama pas bertanding parlimen di Sungai Petani. Bukan kalah Pak Haji, belum menang. Baglah apa? Tak hilang lah wang pertaruhan. Kali ni aku nak pulun semua-semua insya-Allah. Nak masuk parlimen aku nak belasah kau-kau. Kan? Itu cerita dah. Boleh, Cik Imam? Cik Imam boleh mengundi tani. Dah mengundi Sungai Petani. Baru menang. Tu kadang-kadang saya rasa pelik lah orang Melayu kita ni. Oh, kalau orang hina Nabi, diam. Kan? Kapiak hina Nabi, yang diam. Tak ada. Nak keluar nak. Bolampa cakap Cina. Tok Imam kata, "Ya hujang wakok." Bolampa. Biar kok. Biar hujang. Apa yang pandai cakap Cina, apa mana bolampa? Tak ada telur. Tak maaf lah, saya pasal Hokian kan. Melayunya duk kelai sama-sama kita. Kapiak dia nak dengung dah kita ni. Tak faham sekali lagi kita berderah kita tu kan. Boleh dek? Dek, pakai baju biru. Nampak badan sempoi, polis juga. Tu cerita dia tuan-tuan. Nah, mesti yakin. Tak ada anak urat. Banyak sebenarnya. Nah, jadi dia pun dah mohon maaf secara terbuka, apa lagi nak bincang. Kan? Dia pergi khosiat tengok pusat perjudian ni macam halam tak? Mana? Nah, kerajaan Selangor sengam, tak ada apa no, warok. Pasal apa? Takut kat DAP. Saya terus terang bab ni. Tuan-tuan, dulu mereka perintah 22 bulan. Dia tengok apa nasi Islam, apa nasi orang Melayu. Mereka yang jadi kingmaker. Dah pula buat keluar pula apa nama tubuh parti baru pula. Masa itu tak ada nama. Saya cadang kat dia, dia tak mau terima. Parti PAB, Parti Anak Beranak. Pejuang. Dengar nak muntah.
Saya sisa-sisa baki umur saya nak berbakti pada agama dan bangsa. Orang tu jawab, hang pun tak faham agama. Kita nak berbakti kepada agama, kena faham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang pertama hadis Bukhari, yang kedua Al-Baqarah 269. Nak sembang agama apa hang pun tak faham agama. Orang yang sama lah kata. Nah, dulu macam-macam. Kalau potong tangan kan, orang Melayu tak ada kerja. Tuan-tuan ingat dari segi hukum apa? Hukum rosak akidah. Baca At-Taubah 65-66 sejuk semua ikon apa. Buka lepas subuh dari apa? Sana tak pernah tutup lah. Hidup. Nah, jadi tuan-tuan kandunglah cukup lah. Nah, insyaAllah nak buat pengumuman sikit. Biasalah ada tahfiz. Dah masuk tahun ke-11, ada sekolah rendah, ada sekolah menengah perempuan, ada sekolah menengah lelaki. Saya lah yang duk pegang daripada mula sampai ke hari ni dengan izin Allah. Tuan-tuan jugalah yang duk sumbang sampai tak jemu-jemu. Saya dah bina 6 buah bangunan nilai 3 juta. Nah, engineer yang duk pergi check tu, yang duk menyelia tu, ni lah Tuan Haji Khalil. Tanya dia lah, plan dia lukis. Nah, kami sedang membina kompleks 2.2 juta baru siap. Tapak dah mula naik dah Pak Haji. Sikit-sikit. Naik sikit-sikit lah, duit mendapat sikit. Kalau siapa pergi seketui, esok siap. Ini projek saya yang terakhir, saya tak murah dah ni. Letih nak cari duit, bukan senang. Kami jumlah keseluruhan pelajar kami 250 orang, rendah menengah semua. Pekerja ada 60 orang. Ramai tu. Sebulan nak bayar gaji hampir cicap cing 70,000. Yuran dapat gocap cing 50,000. Nak cari lagi jicap cing lagi 20,000. Tapi 11 tahun dah, alhamdulillah. Siapa tolong? Allah tolong. Kita kena bergantung kat dia. Cuma buka mulut lah, kok tak lagi ada orang nak pergi zakat ke. Kan? Nak tolong lah, ada sikit-sikit, ada tabung, ada flyer kat tu. Nah, kemudian di antaranya lagi, kita pun mula juga lah masuk sikit bidang perniagaan kecil-kecilan untuk menjana pendapatan kepada tahfiz. Ada koko, susu kambing, kopi goji, tuan-tuan kita tengoklah belakang tu. Kan? Tapi saya nak sebutlah, siapa-siapa yang ada constipation ataupun sebelit ni, elok minum susu kambing. Saya sendiri ada sebelit. 2 tahun dah saya minum susu kambing. Alhamdulillah. Nah, kalau siapa yang ada sebelit lah. Saya tak minum kopi. Tapi kopi goji tu, dia kata bagus juga lah. Nah, macam Power Rangers. Kalau minum 2 gelas, dia jadi Ultraman. Kan, depa lah kata. Kan? Koko kita jual murah sebab apa? Kami tersilap order. Banyak sangat. Nah, harga lebih murah, RM15 sekotak, ada 12 sachet. Lepas tu ada yang lain lah, sabun-sabun, ubat gigi, semua produk Islam. Lepas tu ada sabun mandi. Wangi sungguh tuan-tuan. Nah, Kakak Haji Khalil pakai hari ni, seminggu duk wangi. Nah, tuan-tuan tengok di belakang tu lagi ada macam-macam. Sabun basuh baju, apa produk orang Islam kita memang saya tabik lah. Dengan wangi, dengan kotak-kotak saya kena marker pen pun, tuan-tuan tengok saya tunjuk marker pen. Ada sikit lagi bekas. Tu pun lepas 2 bulan baru saya bubuh itu, saya lupa. Dia tengok, ada sikit kan. 2 hari tu lagi teruk. Saya rendam saring sentuh, keluar tu. Kalau kena minyak, ambil air panas, ambil sabun tu, baru rendam dengan air panas. Memang hebat lah. Mereka panggil sabun magic yang ni. Nah, baik. Jadi tuan-tuan, itulah di antara tabung pada hari ni. Saya pun tak tahu khutbah nak baca apa. Tak tahu. Kadang-kadang tak fikir lah. Naik buah bila. Yang mana dan kan lah. Hari ni saya nak cerita ke tuan-tuan supaya kita mengenali di antara musuh umat Islam.
yang namanya munafik. Panas dia 5. Nah, bagi tuan-tuan kenal, ada tak manusia-manusia jenis ni dalam negara kita? Cukup dah sampai macam tu. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.